Assalamualaikum, saya Muhammad Nur Helmi dari kelas DPM 2A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aisyah binti Jamaluddin. Saya dari kelas DPM 2B. Kali ini saya akan memberitahu tentang perisai-perisai pegangan golongan Khawarij. Mereka telah mengkafirkan pelaku maksiat iaitu pelaku dosa besar di kalangan muslimin dan menghukum kekafiran di dunia dan akhirat serta dengan mengetahui serta dalam semua muamalah. Mereka juga keluar dari jemaah muslimin dan bermuamalah dengan mereka dan juga bermuamalah dengan orang kafir di dunia, dan mereka berlepas diri dari kaum muslimin yang dianggap kafir, serta mereka juga menghalalkan darah. Mereka juga memalingkan nas-nas amar ma'ruf nahi munkar kepada memerangi pemimpin muslimin dan keluar dari ketaatan mereka serta memerangi orang yang tidak bersetuju dengan mereka. Ramai kalangan mereka adalah golongan Qurra, iaitu pembaca Al-Quran yang jahil, dan majoriti mereka adalah pemuda dan jahil. Mereka juga terzahir pada tanda-tanda orang soleh seperti banyak ibadah mereka, seperti solat, puasa dan kesan sujud pada dahi mereka. Kebanyakannya juga bersifat warak, maafkan saya, tanpa mempunyai ilmu fiqh, bersifat benar dan zuhud. Tapi mereka bersikap keras dan terlampau, iaitu hulu, seperti yang disifatkan oleh Nabi, iaitu akan berasa kerdil dengan solat berbanding dengan solat mereka. Yang seterusnya adalah tidak ada seorang pun di kalangan mereka yang sahabat, tidak juga para imam maupun ulama fiqh. Mereka terpedaya dengan diri sendiri dan mereka berbangga diri terhadap ulama sehingga mereka mendakwa mereka adalah lebih alim berbanding Sayyidina Ali dan Ibnu Abbas dan sekalian para sahabat. Mereka terdapat kecacatan dalam manhaj, dalam mengambil dalil. Mereka ini mengambil ayat-ayat azab dan meninggalkan ayat-ayat nikmat, dan juga mereka mengambil yang terkandung intipatinya untuk orang kafir dan mengaplikasikan ayat-ayat ini kepada orang Islam yang menjanggahi pendapat mereka, seperti mana Ibnu Umar menjadikan ayat-ayat yang diturunkan kepada orang kafir dan menjadikan ayat tersebut kepada kaum muslimin. Mereka ni jahil dalam memahami sunnah, dan kebiasaannya hanya berpegang dengan Al-Quran semata-mata. Mereka juga terlalu cepat berubah pendirian dan seringkali berselisih pandangan kerana mereka mengutamakan emosi tanpa ilmu dan fiqh. Mereka juga tergopoh-gapah dalam menghukum tanpa kepastian yang sempurna dan juga menghukum bersandarkan hati dan perasaan. Mereka memiliki kekuatan kesabaran dan juga keberanian yang tinggi, dan juga kekerasan dalam menghukum dan bermuamalah. Begitu juga dalam peperangan dan perdebatan.
Mereka berpandangan cetek dan tidak bersabar dan tergesa-gesa untuk mengharapkan natijah sesuatu perkara. Mereka dan juga dan yang terakhir, mereka juga membunuh umat Islam dan memerangi mereka serta meninggalkan penyembah berhala seperti gambaran dalam hadis Nabi. Okey, baiklah. Seterusnya saya akan meneruskan untuk perbincangan yang mana golongan yang menolak hadis yang diriwayatkan sebahagian daripada sahabat dan mengambil riwayat sahabat yang sealiran dengan mereka, iaitu golongan Syiah. Yang mana golongan Syiah ni dia bermula daripada permasalahan warisan kepimpinan Rasulullah. Syiah ini berpendapat bahawa khilafah merupakan warisan dan yang berhak hanyalah keluarga Al-Abbas dan Ali. Sebahagian sahabat juga beranggapan demikian sehingga mereka lambat memberikan baiat kepada Abu Bakar. Golongan ini muncul pada zaman pemerintahan Ali kerana konflik yang berlaku pada masa tersebut. Semasa golongan Syiah ini, diorang ni berpandangan sebaik-baik ciptaan selepas Nabi SAW, iaitu makhluk paling tinggi darjat dan memiliki banyak keutamaan dan keistimewaan. Ia juga menjadikan Ali sebagai sembahan dakwaan mereka bahawa ilah telah menyatu dalam dirinya, iaitu yang mana mereka menganggap Ali ini sebagai Tuhan kepada mereka. So seterusnya golongan-golongan Syiah ini antaranya ialah Az-Zaidiyah, iaitu pengikut Zaid bin Hasan. Ideologi mereka paling dekat dengan Sunni. Mereka menolak kepimpinan dengan dalil dan tidak menerima konsep Al-Hulul. Kebanyakan mereka berada di Yaman. Seterusnya ialah Al-Imamiyah. Mereka terpecah kepada dua kelompok, iaitu Al-Ismailiyah dan Al-Isna Asyariyah. Kebanyakan mereka berada di Iran dan Iraq. Antara ideologi yang dipegang oleh golongan Syiah Imamiyah ini ialah mereka berkepimpinan Ali dan ditetapkan berdasarkan Nas. Diorang juga dibolehkan nikah mut'ah sampai hari kiamat. Mereka juga dilarang berkahwin dengan wanita ahli kitab. Dalam masalah warisan, harta yang boleh dipindahkan sahaja diberikan kepada wanita dan memberikan semua harta kepada waris terdekat. Perceraian memerlukan dua orang saksi. So dalam masalah warisan tadi, kebiasaan kita mewariskan harta kepada lelaki, tetapi mereka memindahkan semua harta kepada wanita sahaja dan memberi harta kepada waris yang terdekat. Okey, seterusnya ialah pembukuan As-Sunnah, yang mana mereka ni bermula dengan arahan dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz kepada menterinya yang berada di Madinah, Abu Bakar bin Hazim. Beliau juga memerintahkan kepada wilayah-wilayah supaya mengumpulkan hadis kerana ditakuti hilang atau mati orang yang menghafalnya. Usaha ini hanya sekadar pengumpulan tanpa penyelidikan yang mendalam. Muhammad bin Syihab Az-Zuhri orang yang pertama memenuhi hasrat ini dan membuka jalan kepada ulama hadis selepasnya. Okey, baiklah, seterusnya adalah kitab yang awal ditulis oleh para golongan Syiah, iaitu yang pertama ialah Al-Muwatta, iaitu karangan Imam Malik. Seterusnya Al-Mushannaf karangan Imam Asy-Syan'ani, dan seterusnya As-Sunan karangan Said bin Mansur, dan lagi sekali Al-Mushannaf karangan Abu Bakar bin Abi Syaibah.
Karangan ini juga menghimpunkan kata-kata sahabat dan fatwa para tabi'in. Kebanyakan kitab-kitab yang ditulis ini diubah, yang mana mengikut kata-kata fatwa para tabi'in lah. Dan kaedah penulisan juga lebih kurang sama seperti kaedah dalam hadis-hadis yang sebelum ini, iaitu menggunakan kaedah al-masanid, kaedah tema dan bab, kaedah al-ma'ajim, kaedah tematik dan kaedah al-ahkam. Cuma ia diubah sedikit. Mereka juga membuat pemalsuan hadis, iaitu bertujuan untuk memperkukuhkan ideologi mereka. Ianya bermula dengan gerakan Syiah dalam memalsukan hadis. Ianya berlaku kerana perselisihan politik, agenda jahat dan ingin menghancurkan Islam dari dalam, fanatik terhadap kaum, pemimpin dan negeri. Dan akhir sekali ianya memberi semangat dalam beramal dan mengancam dari kejahatan. Kumpulan yang menolak hadis ahad dan hadis yang tidak terdapat di dalam Al-Quran ialah golongan Mu'tazilah. Mu'tazilah adalah golongan yang terperangkap dengan pemikiran logik dan falsafah Yunani, falsafah India dan falsafah Paris. Majoriti mereka memiliki dasar pemikiran keparsian. Kesudahannya, mereka cuba mengadaptasikan Al-Quran dengan ajaran-ajaran falsafah tersebut. Di samping mereka juga tidak mempercayai hadis-hadis yang didakwa bertentangan dengan logik paganisme Yunani. Menurut Syekh Muhammad Abu Zahra, pelbagai faktor yang menyebabkan golongan Mu'tazilah terjerumus ke dalam pengaruh falsafah. Okey. Yang pertama, menerusi ilmu falsafah, mereka menemui keanjalan dalam penggunaan akal sehingga mampu untuk memperkukuhkan hujah-hujah mereka. Kedua, ketika golongan falsafah mengempur prinsip-prinsip pemikiran Islam, golongan Mu'tazilah menawar kepada mereka perdebatan. Akibatnya, Mu'tazilah terpaksa menggunakan sebahagian metodologi golongan falsafah dalam perdebatan dan penyampaikan argumentasi. Okey, selain itu, golongan ini menggunakan akal sebagai sumber pengetahuan. Secara ringkasnya, sumber pengetahuan yang dimaksudkan Mu'tazilah adalah proses bagaimana golongan ini mengutamakan akal berbanding nas-nas syarak. Dengan kata lain, menjadikan akal sebagai pemutus dan tidak tunduk kepada hukum. Metodologi logik yang digagaskan oleh Mu'tazilah ini terdiri daripada dua objektif. Pertama, bertujuan membersihkan akal fikiran daripada sebarang ikatan dan kebiasaan. Dalam konteks ini, memang metod ini berjaya menghapuskan cara berfikir taklid buta. Okey. Kedua adalah menjadikan akal sebagai pemutus segala perkara secara mutlak. Ini kerana golongan Mu'tazilah amat percaya kepada akal, menempatkannya pada posisi yang amat tinggi sehingga akal menjadi hukum bagi memutuskan segala perkara. Ia ibarat cahaya yang menerangi setiap kegelapan.
lalu akal dipatrikan dengan iman. Sehingga menjadi rukun dalam segala aspek kehidupan umum maupun khusus bagi orang ni lah. Walhasil golongan Mu'tazilah telah meletakkan akal jauh lebih tinggi daripada syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu sendiri. Mereka menjadikan dalil logik lebih utama daripada berbanding dalil syariat. Harus bagaimana mereka menolak dalil syariat jika didapati ia bertentangan dengan akal manusia meskipun itu merupakan hadis Nabi SAW yang sahih, walaupun merupakan hadis Nabi SAW yang sahih. Ayat-ayat Al-Quran juga akan ditakwilkan sesuai dengan akal sekalipun ia merupakan nas yang jelas maknanya. Apa yang penting adalah nas-nas syarak tersebut diinterpretasikan relevan dengan prinsip-prinsip pemikiran mereka. Seterusnya adalah golongan ini juga dia mempunyai prinsip mereka yang tersendiri. Salah satu prinsip pemikiran yang terpenting dekat sisi Mu'tazilah adalah mengenai konsep keadilan. Mereka percaya kepada keadilannya. Allah SWT membiarkan manusia mencipta amal perbuatan mereka sendiri sama ada baik atau buruk. Dengan keyakinan tersebut, mereka menolak keberadaan takdir. Lepas tu, kewujudan takdir dikatakan akan mencampuri perbuatan seseorang hamba, maka ini sudah tentu akan dia macam bercanggah dengan keadilan Allah SWT. Seterusnya adalah Mu'tazilah. Mu'tazilah mengatakan bahawa Allah SWT tidak menciptakan kecuali perkara yang baik sahaja. Maksud dia Allah tak menciptakan kecuali perkara yang baik sahaja. So dia tidak sesekali menciptakan perkara yang buruk dan dia tidak akan mengabaikan apa yang wajib dilakukan olehnya. Ini bermaksud dekat sisi Mu'tazilah, Allah SWT tidak sekali akan melakukan perkara yang buruk dan dia juga tidak akan dia juga tidak menghendakinya. Antara implikasi prinsip keadilan ini adalah mereka berpendapat bahawa baik dan buruk sesuatu adalah ditentukan dan dinilai dengan akal. Maka apa sahaja yang diperintahkan oleh syarak mesti disebabkan kebaikan zat sesuatu perkara. Lepas tu demikian juga larangan syarak mesti disebabkan oleh keburukan zat sesuatu perkara itu secara tidak langsung. Mu'tazilah menerusi prinsip keadilan. Secara tidak langsung Mu'tazilah menurut prinsip keadilan, mereka telah memberikan suatu fungsi yang amat tinggi kepada akal sehingga boleh menetapkan setiap apa yang ditentukan oleh Allah SWT wajib bertepatan dengan penilaian baik dan buruk pada akal. Rumusan yang dapat dibuat di sini adalah
Mu'tazilah merupakan suatu pemikiran yang terpengaruh dengan tradisi luar daripada Islam. Okey, golongan ni dia jelaslah mendakwa akal dan mengutamakannya. Golongan ini dia jelas mendewakan akal dan mengutamakannya berbanding nas-nas Al-Quran dan Al-Sunnah. Okay, pemikiran sebegini secara langsung dan tidak langsung bersesuaian dengan seruan sesetengah kelompok Islam modernis progresif masa kini yang kononnya mahu mereformasikan ajaran Islam yang didakwa jumud. Okay, golongan ini berusaha sehabis mungkin mencedok dan menggali metodologi puak Mu'tazilah untuk diaplikasikan dalam masyarakat Islam pada hari ini. Mereka cuba melakukan modernisasi terhadap syarikat Islam sesuai dengan metodologi golongan modernis barat. Okay, dengan kata lain, modernisme adalah suatu bentuk pemikiran yang ditegakkan bersandarkan keyakinan bahawa kemajuan akademik dan wawasan moden mengharuskan reinterpretasi terhadap pelbagai doktrin agama tradisional berdasarkan sistematik ajaran falsafah barat yang diagung-agungkan. Okay, justru itu dakwah bahawa umat Islam perlu kembali mengamalkan fahaman Mu'tazilah demi mengangkat agama ini daripada kejumudan dan kemunduran adalah tertakluk sama sekali. Sejarah Islam telah membuktikan tanpa berpegang dengan fahaman Mu'tazilah, umat Islam telah berada di kemuncak ketamadunan seperti yang ditunjukkan pada era Andalusia. Akhir sekali, semoga Allah SWT memimpin kita semua agar dikurniakan kefahaman Islam yang benar dan dilindungi daripada aliran yang menyeleweng demi keselamatan di dunia dan di akhirat. Sekian saja daripada saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi